rekod murid kepada sekolah. Okay, memantau kemajuan, menjalinkan hubungan antara guru dan juga ibu bapa, membantu KPM mengenal pasti latar belakang. Okay, latar belakang dan pencapaian murid dalam sesuatu kawasan. Dan kita sebagai guru kelas ataupun guru akademik yang mengajar, rekod murid ini membantu kita untuk mengenal pasti keperluan murid berdasarkan latar belakang. Okey? Memerlukan bimbingan khas, okey, keperluan murid yang kita mungkin rasa ada murid yang memerlukan bimbingan khas, pencapaian akademik dia rendah je kan, memanjang nombor paling corot dekat dalam kelas. So kita dah dapat kenal pasti, kita sebagai guru kelas, kita dah dapat kenal pasti keperluan murid itu. Kan? Adakah murid itu perlukan bimbingan khas? Adakah murid itu perlukan bantuan keuangan? Okey. Kalau murid itu perlukan bantuan keuangan, maka kita boleh salurkan, kita boleh cadangkan nama murid itu kepada guru beasiswa supaya murid ini kalau tak dapat beasiswa pun dia dapat bantuan. Okay, bantuan daripada kerajaan negeri dan sebagainya ataupun daripada mana-mana NGO. Ataupun satu lagi, mungkin dalam kelas kita perasan ada seorang ataupun ada dua orang murid ni memang orang kata rekod kehadiran dia memang teruk sangat. Kan? So kita dah boleh buat report, kita boleh panjangkan isu ataupun guru disiplin ataupun dalam kelas kita punya ranking ialah murid yang paling kan. Kita rasa dia memerlukan bimbingan khas. Adakah dia sebenarnya memerlukan kena masuk kelas pemulihan ke, ataupun mungkin adakah sebenarnya dia bukanlah pelajar tak pandai tapi memang dia adalah pelajar kurang upaya sebenarnya. Mungkin dia sebenarnya adalah pelajar yang ada ADHD tapi tak ada orang perasan benda tu. Kita yang duk jaga rekod dia ni lah, yang kita lah perasan. So katakanlah kita rasa macam something wrong lah dengan pelajar ini, dengan sikap dia, dengan pencapaian dia kan. So kita boleh report kepada guru kaunseling, request dengan guru kaunseling untuk buat diagnostic test contohnya. Mungkin sebenarnya pelajar kita yang selalu dapat kedudukan corot dekat dalam kelas tu, ranking paling rendah lah dekat dalam kelas tu, sebenarnya bukanlah pelajar yang so-called lemah atau tak pandai belajar, tetapi dia memang pelajar yang lain keupayaan. Mungkin dia autism tapi orang tak tahu pun. Okay, so sebab itu pentingnya rekod ini kepada guru. Okay. Dan secara tidak langsung sebenarnya bila kita kenal pelajar kita orang susah, pelajar kita dari anak yatim or even anak yatim piatu, pelajar kita family-nya banyak hutang contoh So daripada situ kita boleh orang kata cuba membantu mana yang kita boleh bantu. Contohnya kalau daripada rekod murid tu kita dapat tahu ada pelajar kita yang sebenarnya anak yatim piatu tinggal dengan nenek sahaja yang tukang jaga. Kan kerja orang kata ialah orang tua tak ada pendapatan yang mencukupi. Kan? So apa yang kita boleh bantu pelajar itu? Kita kena buat sesuatu lah sebagai guru dia, especially sebagai guru kelas. Okay, so sebab bantuan-bantuan yang kita berikan kepada murid kita itu adalah untuk membantu mereka dari aspek kesediaan dia untuk belajar. Kalau kita tahu, kalau saya boleh kongsikan, kalau pelajar sekolah rendah pula, kan, kalau kita sebagai guru kelas, kita tahu, pelajar ini rupanya daripada orang susah, datang ke sekolah dengan perut kosong, tak ada apa yang nak bersarapan. Dan apa yang kita boleh buat? Kita boleh propose nama dia untuk kalau sekolah rendah rancangan orang kata RMT ke, kan, rancangan makanan tambahan. Apa tujuan benda-benda macam tu diberikan? Untuk kesediaan belajar. Murid kita masuk kelas, murid yang lapar, tak bersarapan langsung waktu pagi dengan murid yang kenyang, bersarapan roti cicah Milo, biskut cicah Milo. Maksudnya dia masuk ke kelas kita dengan kenyang. Kita boleh
anggap yang pelajar yang lebih kenyang itu, dia lebih bersedia untuk belajar berbanding pelajar yang datang ke kelas kita, masuk ke kelas kita dengan perut kosong. Tak ada satu, orang kata air pun tak minum, makanan, sarapan pun tak ambil. Maksudnya dia tidak bersedia untuk belajar. Bila murid kita lapar, dia tidak bersedia untuk belajar. Bila dia tidak bersedia untuk belajar, dia tidak ada motivasi untuk belajar. Okay? Kadang kita tengok dalam kelas kita, murid kita tidur. Okay. Kita mengajar, murid kita tidur. Boleh jadi dia bosan dengan cara kita mengajar. Itu boleh jadi satu faktor juga. Tetapi mungkin sebenarnya dia dah penat. Dia penat sebab penat lapar. Dia tak. So caranya adalah dengan tidur. Kan? Okay, so kita cuma nampak murid itu tidur dalam kelas. Kenapa dia tidur dalam kelas itu yang kita tak tahu. Okay, so kita kena ambil tahulah. Okay, so itu tujuan kepentingannya kita kenal murid kita. Okay, kenal murid kita. Okay, so saya highlightkan pengetahuan mengenai keperluan murid ini kepada bila kita tahu latar belakang murid, okay, macam mana kita boleh tahu kisah dia, macam mana kita boleh tahu mengenai keluarga dia, macam mana kita boleh tahu mengenai latar belakang dia, adalah berdasarkan rekod-rekod itu. Rekod pembelajaran, rekod kesihatan, rekod kehadiran. Kita boleh analyse daripada situ. Something wrong somewhere dengan pelajar ini. So bila kita dah dapat kena pasti ada benda yang tak kena dengan pelajar itu, so kita boleh buat intervensi. Kita boleh do something untuk dia, untuk membantu dia. Okay, so supaya pelajar ini bersedia untuk belajar dan pelajar ini ada motivasi. Okay, pelajar ini bersedia untuk belajar dan pelajar ini ada motivasi untuk belajar. Datang ke sekolah dengan perut lapar, auto tak adanya orang kata dia auto tak bersemangat lah untuk belajar. Kalau dah datang ke sekolah dalam keadaan perut lapar, kan? Okay, so itu contohlah yang perut lapar tak bersarapan itu kan. So maksudnya kepentingan, apa yang saya cuba sampaikan ialah kepentingan guru-guru mengetahui, tahu mengenai rekod murid itu. Okay? Tahu mengenai latar belakang murid itu supaya kita kenal murid kita. Kita kenal mereka, kita kenal ibu bapa mereka supaya sebarang masalah yang mereka hadapi, kita cuba tangani. Okey? Kenapa kita cuba tangani kekurangan masalah yang mereka hadapi itu supaya untuk menyediakan mereka untuk belajar dan untuk memotivasikan mereka untuk belajar. Okay, itu tujuannya kita kenal murid kita melalui rekod-rekod yang ada dekat sekolah. Okay, dan kita boleh berikan bantuan pembelajaran kepada mereka. Okay, kita boleh berikan bantuan pelajaran kepada mereka. Ada murid kita yang susah daripada keluarga yang susah contohnya. Kita berikan bantuan awal persekolahan. Kalau dulu ada orang kata ada buku teks, ada sesetengah pelajar yang akan dapat buku teks. Tapi sekarang ni buku teks semua pelajar dah dapat. Kita dah tak tapis dah. Okey. Kemudian kita ada kumpulan wang amanah pelajar, miskin. Ada pelajar yang layak dapat kumpulan wang amanah pelajar, miskin. Okey, so bantuan-bantuan ini adalah motivasi luaran yang kita beri kepada pelajar untuk menyediakan mereka untuk belajar. Okey, tapi bagaimana kita nak tapiskan pelajar ni layak dapat, pelajar ni tak layak dapat bantuan pembelajaran ini? Berdasarkan rekod dia. Okey, berdasarkan rekod dia, rekod murid itu. Sebab itu jangan mudah-mudah kata guru ni buat kerja kerani lah nak isi-isi maklumat dekat dalam sistem semua ni. Ada kegunaannya untuk kita sebagai guru. Okey. Ini adalah motivasi luaran. Okay. So, kalau saya tunjukkan kembali kepada anda rajah ini ataupun gambar ini. Okay. Ini adalah satu analogi sebenarnya kepada murid kita. Gambar ini menunjukkan apa yang kita cuba capai dekat Malaysia ini. Khususnya dalam pendidikan di Malaysia. Keadilan dalam pendidikan. Keadilan dalam pendidikan. Supaya
pelajar kita tanpa mengira latar belakang keluarga dia, adakah dia daripada keluarga T20, orang-orang kaya, ataupun daripada keluarga pertengahan M40 ataupun daripada keluarga B40. Okey, mereka memulakan perlumbaan, persaingan antara mereka secara adil. Bermula pada garis mula perlumbaan yang sama. Okey, keadilan dalam pendidikan. Okey, so supaya bila murid kita dia pergi ke sekolah, mereka sebenarnya sedang bersaing sesama mereka, sedang berlumba sesama mereka. Okey, sedang berlumba. Siapa yang akan dapat nombor 1, siapa yang akan dapat nombor last contohnya. Okey, tetapi biarlah perlumbaan itu bermula dengan adil. Kan? Kita tak naklah T20, pelajar anak-anak orang kaya ni, okay, dengan segala kemudahan yang dia ada, dia memang akan terus ke hadapan. Dia tak ada lah dekat situ kan. Padahal pelajar yang B40 ni mungkin sebenarnya pandai. Tapi disebabkan oleh keadaan keluarga dia, keadaan ekonomi dia, tak memberikan satu advantage kepada dia nak memperkembangkan potensi dia yang sebenarnya. So it's unfair lah, itu yang saya maksudkan dengan perlumbaan yang tidak adil. Kan? So tujuan, rekod-rekod itu semua, tujuan kita kenal pelajar kita adalah untuk akhirnya membawa kepada matlamat pendidikan keadilan. Keadilan. Biar pelajar kita berlumba, memulakan perlumbaan mereka pada garis mula yang sama untuk semua orang. Okey. So ini maksudkan dengan keadilan dalam pendidikan. Okey. So banyak-banyak sistem dalam talian, aplikasi dalam talian yang diwujudkan oleh KPM tu yang ada 227 plus minus tadi tu kan. Okey. So, timbul juga persoalan, timbul juga isu kan. Adakah kewujudan aplikasi-aplikasi ini benar-benar dapat membantu guru untuk menguruskan murid? Okey, keberkesanannya masih lagi sedang hangat dikaji, aktif dikaji, hangat diperkatakan, hangat diperbincangkan. Ada banyaklah isunya. Contohnya macam tak seimbang antara aplikasi dalam talian banyak tapi pembekalan internetnya tak serata kan. Ada sekolah yang internetnya pun hidup segan mati tak mahu kan. So macam mana internet pun tak dapat, macam mana nak buat aplikasi dalam talian semua kan, nak isi-isi dalam talian ni. Itu satu isu. Itu belum masuk lagi kalau macam benda-benda yang dalam talian ini keterdedahan kepada kena hack. Sistem aplikasi pentaksiran sekolah SAPS itu beberapa kali pernah dihack, pernah digodam kan. Ada banyak lagi lah isu-isunya. No wonder lah sebenarnya dia membawa kepada yang saya kata tadi, aplikasi dalam talian yang KPM wujudkan lebih kurang 227. Tapi bukan semuanya boleh digunakan pun. Okay, so adakah itu ialah sebenarnya satu pembaziran? Kan? So benda-benda macam ni masih lagi menjadi isu, masih lagi hangat diperdebatkan. Okay, so saya buka ini kepada anda untuk anda mentafsirkan, mempunyai orang kata pandangan anda sendiri, orang kata terbukalah kepada anda, okay, pelajar semester 2 yang mengambil pendidikan, yang bakal menjadi guru-guru juga nanti, insyaAllah satu hari nanti dekat sekolah. Mungkin anda boleh mempunyai idea ataupun pandangan anda sendiri mengenai kefaedah ataupun kebergunaan sebenar aplikasi-aplikasi dalam talian yang banyak sangat KPM wujudkan ini. Okay, so itu sedikit intro saya untuk topik pada hari ini, iaitu pengurusan murid. Okey, pengurusan murid. Sedikit intro lah untuk anda semua. Saya kata setengah jam je kan, tapi saya dah exceed, dah ambil 41 minutes. Okey, so sebelum saya serahkan sesi ini kepada murid ataupun kepada pelajar kumpulan 1 murid pula silap, kepada pelajar kumpulan 1 untuk teruskan pembentangannya mengenai pengurusan murid yang saya kira akan lebih mendalam lah daripada intro saya tadi. Okey, saya nak tanyalah, ada sebarang soalan ke yang nak ditanya?
You all get the idea what is Tak ada, pengurusan doktor. murid ini? Ya, Azmaliza? Tak ada, doktor. Tak ada ya? Okey, so saya serahkan, kalau tidak ada, saya serahkan pembentangan kepada kumpulan 1. Kita dengar dengan teliti apa yang kumpulan 1 nak kongsikan bersama dengan kita mengenai dapatan kajian mereka mengenai pengurusan murid ini, dan selepas itu kita akan ada Q&A session. Okey, so saya serahkan sesi ini kepada pelajar kumpulan 1. Dipersilakan. Assalamualaikum, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, kumpulan kami akan membentang secara terus, tidak menggunakan video. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Izazul dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 di bawah tajuk pengurusan murid akan membentangkan hasil kajian kami bagi tugasan berkumpulan, iaitu laporan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, seeloknya kami memperkenalkan diri kami. Kami kumpulan 1 terdiri daripada 8 orang, iaitu saya sendiri, Mirsilin, Nur Nisa, Nur Hafiza, Muhammad Ruzaimi, Muhammad Azik, Anis Suraya, Nurul Humaira, dan ada Efilia. Sebelum kami membincangkan tajuk laporan kami dengan lebih mendalam, saya memulakan pembentangan kami dengan bahagian pengenalan. Bila bercakap mengenai pengurusan, mesti berkait dengan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara sistematik. Maaf ya, Miss Lin. Ya. Slide. Ada slide kan? Sorry, maaf. Nampak ke slide? Nampak. Okey, saya mulakan baliklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Izazul dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 di bawah tajuk pengurusan murid akan membentangkan hasil kajian kami bagi tugasan berkumpulan laporan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, seeloknya kami memperkenalkan diri kami. Kami kumpulan 1 terdiri daripada 8 orang, iaitu saya sendiri, Mirsilin, Nur Nisa, Nur Hafiza, Muhammad Ruzaimi, Muhammad Azik, Anis Suraya, Nurul Humaira, dan Efilia. Sebelum kami membincangkan tajuk laporan kami dengan lebih mendalam, saya memulakan pembentangan kami dengan bahagian pengenalan. Bila bercakap mengenai pengurusan tu, mesti berkait dengan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara sistematik. Sama juga dengan pengurusan murid. Pengurusan murid ini adalah proses kerja dalam sebuah sekolah. Memandangkan pendidikan, terutama khususnya di Malaysia ini, dapat keseluruhan dilaksanakan dengan efektif dan berjaya. Guru-guru, pihak-pihak pastinya, tadbiran dan lain-lain. Oleh itu, pengurusan murid ini dapat didefinisikan sebagai proses-proses yang berkaitan dengan kesan dalam pengurusan organisasi murid pengoperasian
dalam proses pengurusan murid, iaitu pula ialah murid. Pengelolaan yaitu untuk pengetahuan, pengumpulan, ajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih resource lebih berkesan dan menarik. Terus serta aspek yang pembentukan ketiga pula adalah aktiviti pentadbiran, termasuklah penyediaan dan penyelarasan program murid. Yang terakhir ialah pengawalan atau pemulihan yang melibatkan laporan dan maklum balas untuk memperbaiki rancangan pengurusan murid yang telah dijalankan. Dalam pengurusan murid di sekolah, terdapat 3 elemen atau komponen dalam pengurusan murid. Elemen-elemen ini penting untuk menentukan ketercapaian objektif yang telah dibuat. Komponen yang pertama dalam pengurusan murid ini adalah menguruskan rekod murid. Mengurus rekod murid ini adalah proses mencatat segala hal berkenaan murid sama ada dari segi akademik, kehadiran, kurikulum dan lain-lain. Selain itu, memastikan kesediaan murid juga termasuk dalam pengurusan murid. Dalam hal ini, pihak guru-guru berperanan memastikan murid bersedia dan berupaya untuk memulakan proses pembelajaran dan pengajaran dengan cara penyediaan bahan pembelajaran. Namun begitu, kita sebagai murid ini juga perlu menyediakan diri kita untuk belajar sama ada dari segi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dan akhir sekali adalah memotivasikan murid. Kenapa memotivasikan murid ini merupakan salah satu elemen dalam pengurusan murid, supaya murid-murid ini mempunyai semangat dan juga motivasi secara dalaman dan luaran untuk belajar. Ada pelbagai cara yang sekolah boleh jalankan untuk memotivasikan murid, sama ada dari menyediakan program-program ataupun seminar-seminar untuk meningkatkan motivasi murid. Elemen ini penting dijalankan supaya sekolah mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Seterusnya adalah objektif kajian. Di sini kami mempunyai 4 objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis rekod murid dalam pengurusan murid dan kepentingannya kepada pihak sekolah. Yang kedua adalah mengenal pasti permasalahan atau cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pengurusan murid. Yang ketiga adalah mengenal pasti inisiatif yang diambil oleh pihak guru bagi meningkatkan tahap pengurusan murid. Dan yang terakhir adalah mengetahui implikasi yang dihadapi oleh pihak sekolah apabila pengurusan murid ini tidak dijalankan dengan berkesan. Seterusnya saya silakan pembentang seterusnya untuk membentang bagian metodologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan kelas. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kami pada tajuk metodologi. Okay, next. Metodologi adalah cara untuk kami, kaedah untuk kami mendapatkan maklumat untuk menjalankan kajian. Kami menggunakan 2 kaedah. Yang pertama adalah kaedah temu bual. Kami telah menjalankan temu bual iaitu interview pada minggu lepas. Okey, responden yang dipilih ialah Puan Hajah Nur Azizah Haji Arifin. Beliau merupakan guru akademik tingkatan 6 di sebuah sekolah di Sabah dan mempunyai 26 tahun pengalaman mengajar. Okey, temu bual yang telah kami laksanakan, kami menggunakan medium Google Meet dan tempoh masa temu bual berdurasi 50 minit. Okey, soalan-soalan yang disoal kepada responden dibina melalui objektif kajian kami. Next. Kaedah yang kedua adalah kaedah kepustakaan, iaitu kaedah general yang digunakan oleh semua pengkaji. Kaedah ini ialah kaedah mendapatkan maklumat daripada bahan bacaan ilmiah seperti jurnal dan artikel yang berkaitan kajian yang dijalankan. Kaedah ini amat penting kerana kaedah ini kadang-kadang ada pengkaji yang salah memilih bahan ilmiah. Jadi kaedah ini amat penting agar kita sebagai pengkaji memilih bahan yang tepat untuk menjalankan kajian. Dan kaedah ini juga membantu pelajar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kajian yang dibuat. Okey, itu saja. Akhirnya saya mempersilakan rakan seterusnya.
Saya akan teruskan dengan dapatan kajian. Nama saya Nur Humaira Azman. Okay, next. Dapatan kajian ini diperoleh daripada objektif kita. Jadi yang pertama adalah jenis-jenis rekod murid dan kepentingannya kepada sekolah. Yang pertama adalah pengurusan kelas, iaitu mengandungi data khusus bagi setiap murid. Ia dapat mencerminkan prestasi setiap sekolah, dapat membantu sekolah untuk melakukan perancangan yang sistematik untuk mendapatkan pembelajaran yang kondusif, bagi membantu sekolah mencapai visi dan misi serta meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum. Sistem online yang digunakan adalah EMIS Online, iaitu Educational Management Information System Online, yang mengandungi maklumat hal ehwal pelajar untuk memudahkan pengurusan serta keselamatan rekod terjamin. Pada tahun 2012, APDM telah diperkenalkan. Hubungan sistem dia dapat menghubungkan sistem SAPS, SPPBS dan yang lain-lain. APDM menjadi pangkalan data utama untuk setiap sekolah. Next. Yang seterusnya adalah pengurusan kehadiran. Pengurusan kehadiran adalah untuk memastikan kehadiran murid melebihi 95% pada setiap hari. Menggunakan sistem e-online kehadiran murid, para guru menggunakan sistem APDM dan perlu memaknai tentang kehadiran murid sebelum pukul 9 pagi. Ia bagi memudahkan pihak sekolah untuk mengetahui pelajar yang ponteng ataupun yang tidak hadir ke sekolah. Seterusnya adalah rekod disiplin murid. Ia adalah untuk mengawal salah laku dan disiplin murid menggunakan sistem salah laku disiplin murid SSDM. Ia adalah untuk membantu pihak sekolah menyemak rekod disiplin murid. SSDM ini adalah menggunakan sistem merit dan juga demerit, iaitu denda dan juga ganjaran. Ia boleh diakses oleh 4 tahap pengguna. Yang pertama adalah pihak sekolah sendiri, iaitu lepas itu adalah PPD, JPN dan juga bahagian pengurusan harian sekolah. SSDM ini dapat memaparkan rekod salah laku murid serta dapat menyimpan perincian maklumat salah laku, menunjukkan laporan statistik salah laku yang dilakukan oleh setiap murid dan juga mengeluarkan surat amaran apabila sudah cukup tempoh ataupun syarat. Seterusnya, rekod mengajar ialah untuk membantu guru untuk mengetahui sukatan pelajaran, memeriksa rancangan pengajaran harian RPH, mengetahui keputusan peperiksaan pelajar serta memastikan perkembangan dari sudut ceri diambil berat pada setiap bulan. Okay, seperti yang sedia maklum, pihak sekolah menggunakan sistem SABS untuk menyimpan data peperiksaan pelajar. Data peperiksaan pelajar ini dapat diakses oleh KPM, JPN dan juga PD. Ia adalah untuk tujuan membuat analisa untuk mengetahui perkembangan setiap pelajar, untuk membantu pihak sekolah membuat TOV, ER dan juga actual result. Ia juga adalah untuk mengenal pasti pelajar-pelajar bermasalah, untuk membantu mereka yang pencapaian mereka yang teruk dan juga memotivasikan para pelajar. Okey, seterusnya. Dapatan kajian yang kedua adalah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pengurusan murid. Ini yang kami dapat daripada hasil temubual kami bersama responden. Yang pertama adalah komunikasi kurang berkesan. Pelajar yang disampaikan oleh para guru dan mereka tidak apa yang diperkatakan oleh guru. Kemudian adalah kerjasama daripada pihak ibu bapa yang membimbangkan. Interaksi bersama ibu bapa adalah sangat teruk dan sukar untuk berhubung dengan ibu bapa. Apabila ibu bapa dimaklumkan untuk hadir ke sekolah untuk berbincang mengenai masalah yang dihadapi oleh murid, oleh anak mereka, ibu bapa tidak hadir atas alasan kesibukan kerja ataupun masalah pengangkutan. Okey, seterusnya adalah taraf hidup pelajar yang rendah. Sesetengah pelajar terpaksa bekerja untuk menampung kehidupan mereka dan juga keluarga.
Jadi apabila mereka telah bekerja, mungkin pada waktu malam, mereka akan keletihan dan kepenatan pada keesokan harinya. Jadi mereka memilih untuk tidak datang ke sekolah ataupun mereka